Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bersama saya pada hari ini Muhammad Ridha bin Muhammad. Kita akan berkongsi berkaitan dengan pengurusan masjid. Jadi kepada sesiapa para pendengar yang masih belum subscribe channel saya, jadi saya jemput untuk subscribe channel saya, iaitu Al-Quran dan Al-Qiraat, supaya tidak terlepas info-info yang berguna dan bermanfaat insya-Allah. Jadi pada hari ini kita membincangkan berkaitan pengurusan keuangan, ekonomi dan aset di dalam pengurusan masjid. Okey, sebelum ni kita dah bincangkan beberapa topik. Jadi hari ini kita bincangkan pengurusan keuangan dan ekonomi di masjid. Jadi kalau kita lihat ada terbahagi kepada dua aspek. Yang pertama, bila bila keuangan ekonomi ni, yang pertama akan terbahagi kepada perbelanjaan, dan yang kedua terbahagi kepada pendapatan. Jadi dua perkara ni adalah sangat penting bagi pengurusan masjid untuk menguruskan kedua-dua perkara ini dengan betul, supaya segala perkara yang dijalankan di masjid berjalan dengan lancar. Jadi hari ini kita tengok kepada yang pertama, iaitu perbelanjaan masjid. Kita pecahkan kepada tiga bahagian. Yang pertamanya idari, yang kedua ijtimai, yang ketiga tijari. Jadi yang pertamanya idari adalah sumber keuangan yang disalurkan bagi pengurusan dan pentadbiran masjid. Sebagai contoh, pembayaran bil air dan elektrik, penyelenggaraan seperti membaiki tandas, pembangunan masjid, upah dan allowance bagi aspek idari. Iaitu segala pengurusan dan pentadbiran ni banyak perbelanjaan yang perlu dikeluarkan. Ini antara perbelanjaan yang besar lah. Sebagai contoh, kita nak bayar bil, ataupun kita nak bayar penyelenggaraan bangunan ataupun aset masjid ni. Ada tempat-tempat yang rosak, maka kita perlu keluarkan duit untuk betulkan kawasan tersebut. Ataupun kita nak sebagai pembangunan masjid, contohnya kita nak mendirikan dewan, kita nak tambah dewan untuk penggunaan masyarakat. Dan kemudian juga banyak kita gunakan idari ni untuk upah dan allowance, antaranya staf masjid, cleaner, siap, imam. Mungkin ada pihak masjid yang membayar kepada nazir, pengurusi, setiausaha bendahari dan sebagainya lah. Dan untuk idari ni juga adalah antara yang besar dia punya perbelanjaannya. Yang kedua adalah ijtimai, iaitu berbentuk kemasyarakatan, perbelanjaan yang berbentuk kemasyarakatan, iaitu wang yang dibelanjakan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti yang mendatangkan manfaat kepada ahli karya kawasan tersebut. Sebagai contoh, kuliah dan ceramah, perpustakaan kalau ada masjid yang buka pustakaan, bayaran penceramah, jamuan, bayar bantuan masyarakat dan juga majlis sambutan perayaan. Ini antara contohlah. Yang pertamanya, kalau kita nak jemput penceramah, maka sudah pasti kita perlu membayar penceramah tersebut. Lebih-lebih lagi sekiranya penceramah tersebut datang dari jauh, ataupun penceramah tersebut adalah penceramah yang popular, yang masyhur, maka kita perlu memberi bayaran yang setimpal. Ataupun kita buat jamuan. Ada sesetengah masjid yang menyajikan jamuan setiap malam selepas solat isyak. Orang dah dengar tazkirah maghrib, solat fardu isyak, kemudian ada jamuan pada setiap malam. Ada sesetengah masjid yang begitu. Maka ini menggunakan perbelanjaan yang besar juga. Dan antaranya juga adalah bantuan masyarakat. Ijtimai ini kita membantu masyarakat. Ada orang-orang yang susah, ahli karya yang susah, ataupun contoh baru dilanda banjir, ataupun rumah terbakar, ibu tunggal, fakir miskin dan sebagainya. Maka masjid ni memainkan peranan untuk memberi mereka bantuan. Ini antara perbelanjaan yang besar juga. Kemudian yang ketiga adalah tijari. Tijari ni kita kata masjid bukanlah tujuan utama tijari ni. Masjid bukannya nak mencari keuntungan. Masjid bukannya seperti sebuah syarikat, tetapi masjid ni sebenarnya berbentuk kemasyarakatan. Jadi tijari ni bukanlah tujuan utama. Tapi tijari ni kalau masjid melaksanakan tijari ni, maka masjid akan mendapat pendapatan tambahan. Jadi ada perbelanjaan yang diperlukan. Sebagai contoh, masjid nak bina koperasi, kena keluarkan perbelanjaan. Ataupun masjid nak membeli barang-barang untuk koperasi tersebut tadi,
maka memerlukan juga perbelanjaan. Jadi dekat sini tijari ni bukanlah tujuan utama dalam perbelanjaan masjid lah, tapi adalah sampingan. Kemudian yang seterusnya, cabaran pengurusan. Okey, jadi kita boleh lihatlah beberapa cabaran dalam pengurusan keuangan dan ekonomi di masjid ni. Sebagai contoh, yang pertama, sumber tenaga manusia yang terhad. Majoriti AJK masjid dari kalangan orang-orang veteran, terdapat segelintir bendahari yang tiada pengetahuan asas perakaunan. Ni antara cabaran lah, cabaran yang pertama. Tak ramai yang nak membantu sebenarnya bila dalam pengurusan masjid ni. Sebab pengurusan masjid ni biasanya sukarela. Kalau ada sebahagian yang nak bantu pun mungkin dia tidaklah berkemahiran, mempunyai kemahiran yang baik, tapi mereka sukarela, jadi kita terima. Sebab tak ramai yang nak membantu secara sukarela masjid ni. Jadi kalau ada yang berkemahiran baik, berkemahiran bagus nak membantu masjid ni, kita alu-alukan. Jadi ada sumber tenaga yang terhad. Lebih-lebih lagi kalau di kawasan pedalaman, di kawasan kampung, budak-budak muda tak ada. Jadi kita ada sumber tenaga yang terhad sahaja untuk membantu dalam pengurusan masjid. Kemudian yang kedua, ketiadaan garis panduan syariah yang jelas tentang penggunaan dana masjid. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan tidak disusun dalam bentuk rujukan untuk mudah dijadikan panduan. Sebagai contoh, pelaburan dana masjid. Jadi ada masjid-masjid, setengah masjid yang tak tahu bagaimana boleh ke tidak nak melabur sumber kewangan masjid ni. Kalau masjid ada banyak duit, banyak dana, boleh ke tidak nak melabur? Kalau boleh nak melabur ke mana? Jadi ada setengah masjid yang mungkin tidak tahu. Jadi ini perlu diterangkan kepada pengurusan masjid lah. Ataupun pemindahan dana antara masjid ni, antara contoh-contoh fatwa-fatwa yang berkenaan dengan kewangan duit ni kita perlu susun dan kita perlu edarkan kepada masjid-masjid sebagai tambahan ilmu kepada pihak pengurusan. Yang ketiga, strategi menjana ekonomi masjid. Contohnya koperasi, kursus berbayar dan pembangunan aset. Jadi strategi menjana ekonomi masjid ni perlu difikirkan oleh pengurusan masjid. Kalau masjid tu aktif, mungkin dia boleh laksanakan berbagai-bagai kursus, boleh laksanakan berbagai-bagai program, boleh mendirikan koperasi. Tapi apa yang penting saya sebutkan tadi, masjid bukanlah berbentuk mencari keuntungan. Jadi kena berhati-hatilah. Kalau boleh kita berikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat, perkhidmatan yang percuma kepada masyarakat. Kalau masjid dapat cari sponsor untuk menjalankan kursus-kursus, menjalankan program-program, ini adalah lebih baik berbanding menuntut bayaran daripada peserta. Yang keempat, cabaran pengurusan adalah kekurangan dana peruntukan. Tiada peruntukan yang tetap dari kerajaan negeri atau persekutuan, hanya mengharapkan sumbangan orang ramai. Ini antara kekangan yang besar lah. Sebab tidak semua masjid mempunyai dana peruntukan yang besar. Mungkin kalau masjid tu besar, ramai orang datang, ramai ahli karyah beri sumbangan, maka dia akan dapat dana yang banyak. Tetapi ada setengah masjid yang tak ramai orang datang, ataupun surau yang tak ramai orang datang, tak ramai yang memberikan bantuan, maka di sini mereka akan terhad untuk melaksanakan aktiviti ataupun program-program. Jadi susahlah bagi masjid-masjid ataupun surau yang kekurangan dana peruntukan. Dan yang kelima antara cabaran adalah kawalan dan campur tangan kerajaan. Bukanlah nak campur tangan sangat kerajaan ni, tapi sekadar dari sudut pemantauan, pematuhan dan pelaksanaan arahan-arahan kerajaan bagi memastikan perjalanan masjid dan surau itu berjalan lancar dan terkawan. Walaupun begitu, dari sudut yang lain ia akan menyebabkan pengurusan masjid tersebut kurang berkesan dan efektif sebab ada kekangan-kekangan. Jadi bila masjid nak buat sesuatu, kena mohon keizinan, kena mohon kebenaran. Jadi kalau kebenaran, jadi ada kekangan lah. Kalau masjid ni jenis tak rajin, jenis rasa leceh, maka akan menyebabkan masjid tersebut tidak memohon nak melaksanakan program-program. Tapi perkara ni penting juga, sebab kerajaan nak pastikan masjid-masjid dan surau ini menjalankan mematuhi apa yang diarahkan oleh pihak kerajaan supaya tidak melangkau daripada batasan. Jadi ini antara cabaran pengurusan lah. Pihak pengurusan masjid
perlu efektif, perlu rajin bagi memastikan perjalanan program keuangan ekonomi di masjid berjalan dengan baik dan lancar. Dan seterusnya, antara strategi yang masjid boleh laksanakan, untuk menambah pendapatan ataupun dana sesebuah masjid, antaranya adalah, saya berikan beberapa di sini, ini antara sahaja. Yang pertamanya, sewa. Sekiranya masjid ada tanah yang besar, boleh sewakan kepada orang yang nak bertani, ataupun masjid ada dewan, masjid boleh sewakan kepada yang nak menggunakan dewan. Masjid ada aset-aset lain seperti kanopi, meja, kerusi yang boleh disewakan untuk program majlis-majlis tertentu dan sebagainya lah. Boleh masjid buat untuk menambah pendapatan masjid. Kemudian boleh masjid buat pameran-pameran, boleh juga masjid jadi sebagai pusat zakat. Kemudian boleh juga masjid menawarkan perkhidmatan homestay dengan kadar yang berpatutan, mungkin lebih murah daripada tempat lain. Sebagai contoh, saya berikan dua gambar di tepi ini. Ini adalah homestay yang ditawarkan oleh beberapa masjid. Satu berada di Shah Alam, satu berada di Kuala Kedah kalau tak silap. Dua gambar ini adalah homestay. Kita boleh nampak homestay ini berada di sebelah masjid. Jadi ini antara perkhidmatan yang masjid boleh berikan kepada masyarakat dengan kadar yang berpatutan dan juga sebagai dana tambahan bagi masjid. Kemudian masjid juga boleh melaksanakan travel and tour. Ini untuk supaya mungkin kita boleh jadikan travel itu berbentuk Islami. Kita boleh join venture dengan syarikat-syarikat travel dan masjid boleh offer kepada ahli qaryah dan juga masyarakat. Kemudian boleh juga masjid jadi sebagai pusat wakaf. Siapa-siapa yang nak wakafkan apa-apa sahaja, apa-apa bentuk sahaja wakaf, boleh berikan, boleh salurkan di masjid. Dan juga antara cadangan adalah pasar Jumaat. Contohnya ada pasar, jadi masjid join sekali pasar itu, masjid jual barangan-barangan Muslim, sebagai contoh barangan-barangan yang patuh syariah. Ataupun di antaranya juga adalah masjid membuka koperasi dan menjual barangan-barangan Muslim bagi meningkatkan ekonomi masjid dan juga orang-orang Islam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah setakat itu saja perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan pengurusan ekonomi dan keuangan di masjid. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Allahu a'lam, yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.